Salam berjumpa kembali dengan saya. Dalam pelajaran ini, kita akan pelajari adjektif atau kata sifat. Perlu diketahui, dalam setiap kalimat, apabila adjektif sangat minim, maka informasi yang kita dapat terkait kata benda atau kata ganti orang juga sangat minim. Bahkan bila kita baca berita atau artikel dalam bahasa Prancis, jumlah adjektif di setiap kalimatnya sekitar 40%. Sebegitu pentingnya suatu adjektif atau kata sifat. Mari kita pelajari terkait adjektif. Chantez français, dansez français, on va parler français. Adjektif adalah kata sifat, yaitu kelas kata yang memberikan informasi atau menjelaskan suatu kata benda, yaitu nom atau kata ganti orang, pronom, terkait sifat, karakter, kualitas, keadaan, kondisi, dan lain-lain. Contohnya, un vieux chien. Vieux adalah adjektif. Contoh lain, la table est ronde. Ronde adalah adjektif. Contoh lainnya, une personne généreuse. Généreuse adalah adjektif. Sifat-sifat adjektif. 1. Adjektif menyesuaikan jenis kelamin seperti maskulin, feminin, serta jumlah seperti singular, plural dari kata benda atau kata ganti orang yang dijelaskannya. Contohnya yang pertama, un gentil vieil homme. Homme adalah kata benda jenis maskulin, bentuk singular, dan gentil serta vieil adalah adjektif bentuk maskulin dan singular. Yang kedua, une gentille vieille femme. Femme adalah kata benda jenis feminin, bentuk singular, dan gentil dan vieille adalah adjektif bentuk feminin singular. Contoh kedua kita ambil untuk yang pluralnya. Des gentils vieux hommes. Homme di sini kita lihat ada penambahan huruf S sebagai bentuk plural, dan gentil serta vieux juga dalam bentuk plural. Kemudian, des gentilles vieilles femmes. Femme ada penambahan huruf S sebagai bentuk plural, dan adjektif gentil dan vieille juga ada huruf S mengikuti bentuk plural. Contoh lain, un beau chat noir. Chat adalah kata benda jenis maskulin, bentuk singular, dan adjektif beau dan noir juga dalam bentuk maskulin singular. Contoh lainnya, une belle voiture noire. Voiture adalah kata benda jenis feminin, bentuk singular, dan belle dan noir adjektif bentuk feminin singular. Bila kita rubah menjadi plural, maka menjadi des beaux chats noirs. Chat dalam bentuk plural ada huruf S, dan beau dan noir mengikuti menjadi plural. Begitu juga dengan des belles voitures noires. Voiture ada penambahan S sebagai bentuk plural, dan belle dan noir juga mengikuti dalam bentuk plural. Contohnya yang lain, des beaux poissons rares vivent dans la forêt tropicale. Poisson adalah kata benda maskulin berbentuk plural, dan beau adalah adjektif maskulin bentuk plural, serta rare adalah adjektif maskulin dan feminin berbentuk plural. Sedangkan forêt adalah kata benda dalam bentuk feminin singular, dan tropical adalah adjektif bentuknya feminin singular. Sifat-sifat adjektif yang kedua adalah letak adjektif bisa di awal, di tengah, atau di akhir suatu kalimat.
Contoh yang di awal kalimat. Pressé, il va à l'école en courant. Pressé adalah adjektif. Adjektif di tengah kalimat. Cet étudiant formé travaille avec calme. Formé adalah adjektif. Adjektif di akhir kalimat. Pendant le voyage, mon ami a l'air inquiet. Inquiet adalah adjektif. Yang ketiga, adjektif bisa terletak sebelum atau setelah kata benda atau kata ganti orang. Letak adjektif sebelum kata ganti orang. Satisfait, le maître félicite les élèves. Satisfait adalah adjektif, sedangkan le maître adalah pronom. Contoh letak adjektif setelah pronom. Le maître satisfait félicite les élèves. Le maître adalah pronom, satisfait adalah adjektif. Letak adjektif sebelum nom, kata benda. Une belle voiture. Belle adalah adjektif. Voiture adalah nom. Letak adjektif setelah nom. Une voiture belle. Voiture adalah nom, belle adalah adjektif. Yang keempat, sifat-sifat adjektif adalah sebagai pembanding dari dua kata benda atau kata ganti orang dengan bantuan adverb. Yang pertama adalah superiorité. Komponen adverbnya adalah plus dan ke, mengapit adjektif. Artinya lebih dari. Yang kedua, infériorité, kurang dari. Komponen adverbnya moins que, mengapit adjektif. Yang ketiga, égalité, kesamaan atau sama dengan. Adverbnya adalah aussi dan que, mengapit adjektif. Yang keempat, superlatif, paling besar. Adverbnya le plus, kemudian adjektif. Dan yang terakhir adalah superlatif, paling kecil. Adverbnya adalah le moins, ditambah adjektif. Kita lihat contoh yang pertama untuk superiorité. Il est plus grand que moi. Grand adalah adjektif dan plus que adalah komponen adverb. Kalau il, pronom kita ganti dengan elle, maka menjadi elle est plus grande que moi. Di sini adjektif grande ada penambahan e karena berbentuk feminin. Yang kedua, infériorité atau kurang dari. Contohnya, il est moins grand que moi. Grand adalah adjektif dan komponen adverbnya adalah moins que. Kalau pronom il kita ganti dengan elle, maka menjadi elle est moins grande que moi. Adjektif grande ada penambahan e karena berbentuk feminin. Yang ketiga, égalité, kesamaan. Contohnya, il est aussi grand que moi. Grand adalah adjektif dan komponen adverbnya adalah aussi que. Yang keempat, superlatif, yang paling. Contohnya, il est le plus grand d'élèves de la classe. Grand adalah adjektif dan komponen adverbnya adalah le plus. Contoh berikutnya, ils sont les plus grands élèves de la classe. Grand adalah adjektif, komponen adverbnya adalah les plus. Yang terakhir, superlatif, yang paling kecil. Contohnya, il est le moins grand de la classe. Grand adalah adjektif, adverbnya adalah le moins. Apabila pronom il diganti dengan il
yang plural, maka menjadi ils sont les moins grands de la classe. Adjektif grand ada penambahan s dan juga adverb les moins, le-nya ada penambahan s sebagai bentuk plural. Apabila pronom il diganti dengan elle, maka menjadi elles sont les moins grandes de la classe. Pada adverb les moins, le-nya tetap ada s sebagai bentuk plural, dan pada adjektif grande ada penambahan e dan s sebagai bentuk feminin plural. Untuk melatih pengucapan, mari kita dengarkan percakapan berikut ini. On va parler français. Laurent, dis-moi, à ton avis, qui est la fille la plus intelligente de notre classe? Je pense que c'est Christine. Pourquoi? Elle est la plus intelligente de toutes les filles de la classe. À mon avis, c'est Tina. Quelle est ta raison? Parce que elle est belle et gentille. Je pense que Christine est plus jolie que Tina. Et aussi, elle est plus grande qu'elle. Mais Tina est plus sympathique. Pour moi, les deux sont les plus intéressantes que les autres. Oui, tu as raison. Mais dis-moi, pourquoi tu demandes ça? As-tu intéressé à Tina? Oui, parce que elle est gentille. Peut-être que tu es tombé amoureux d'elle. Je crois que ton supposition est correcte. Alors, tu dois être gentil avec elle. Demikian pelajaran ini. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan video ini, atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan Anda tulis pada kolom komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa kembali. Au revoir. Chantez français, dansez français, on va parler français.